Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat jumpa lagi sahabat-sahabat semua dalam program kita membaca iaitu surah An-Nisa, ayat surah yang keempat, ayat surah An-Nisa juzuk yang kelima, iaitu muka surat 89. Iaitu kita akan membaca ayat yang ke-67, 68 dan 69, iaitu membaca melihat hukum-hukum tajwid yang perlu dipatuhi semasa kita membacanya. Baik. Kita mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Permulaan kalimah ayat yang ke-67 iaitu wa'iza. Baik. Wa'izan, wa'izan. Perhatikan suku kata pertama wa, suku kata kedua hamzah baris bawah i, wa'i, kemudian zar alif baris dua zan, tetapi dia bertemu dengan huruf lam. Apabila dia bertemu dengan huruf lam atau huruf ra, tanwin bertemu dengan huruf lam, kita hendaklah baca dia dengan idgham id, idgham bj, bila gunnah, tanpa dengung. Jadi kita masukkan saja. Idgham maksudnya masukkan juga, tapi baca tanpa dengung. Tukar baris dua kepada baris satu menyebutnya wa'izal. Wa'izal la'a, hamzah bertemu dengan alif. Iaitu hamzah itu berada di tengah-tengah antara lam dengan alif, maknanya dia sebagai iaitu seperti mat badal, seperti mat badal. Hamzah mendahului huruf alif. Tapi oleh kerana dia berada di dalam tengah kalimah ini, kalimah la tainahum, la'atainahum, la'atainahum, jadi maknanya dia dibaca dengan mat sabih bibadal, seperti mat badal dibacaannya, iaitu dua harakat. Mat, baca dengan mat, itu baca dengan mat tetapi seperti mat badal. Nampak di sana hukumnya. Jadi kita baca la'a, dua harakat a itu, kemudian tai di sini ta bertemu dengan ya, suku kata ketiga daripada lam, hamzah, kemudian ta bertemu dengan ya, dua huruf membunyi satu suku kata iaitu tai dengan lin. Kemudian nun baris di atas bertemu dengan alif, dua huruf juga, nun dengan alif, itu alif sebagai huruf mat, baca dengan mat asli dua harakat. Na, kemudian ha baris depan hu bertemu dengan mim. Bunyinya hum. Baik. Cuba kita perhatikan mim itu sukun, bertemu pula dengan mim. Maka hukum mim mati ataupun mim sukun hendaklah dibaca dengan, apabila bertemu dengan mim hendaklah dibaca dengan idgham, id idgham, M mutama, si lain, dan bukan mutama, mis lain. Mis lain sagir, sebab hukum mim dia panggil mis lain. Tapi dia boleh juga dihukumkan dengan mutama si lain, kerana pertemuan dua huruf yang sama, maknanya makhrajnya sama, sifatnya sama, ketiga-tiga kriteria itu sama. Huruf sama, makhraj sama, sifat sama, maka kita baca dia dengan idgham mis lain sagir, kerana dia hukum mim mati. Kalau hukum huruf yang sama boleh mutama si lain, tidak ada bezanya, boleh dikumpulkan. Tapi dia kerana mim mempunyai hukum yang tersendiri, maka kita guna idgham mis lain saghir, dua harakat bacaannya. Jadi bacaan kalimah itu apa dia? La'atainahum min, kemudian nun sukun bertemu dengan lam, iaitu serupa juga tanwin bertemu dengan lam. Sini nun sukun bertemu dengan lam. Nun sukun dengan tanwin ini sama hukumnya. Bila bertemu dengan lam dibaca dengan idgham bila gunnah. Mil, terus masukkan mim kepada huruf lam, mil, baca dia. Kemudian lam di atas la, dal baris depan du bertemu dengan nun yang bertasydid. Maka kita baca dun bunyinya. Dun hendaklah dibaca dengan gunnah dua harakat, iaitu wajibul gunnah, dua harakat. Saya tunggu pada pendah. Jadi mim dengan lam tadi dah selesai, idgham bila gunnah, kemudian dal dengan nun bertasydid itu dibaca dengan wajibul gunnah. Dun ladun na. Baik, perhatikan. Na pula nun alif, huruf mat bertemu dengan huruf hamzah, maka kita baca dia dalam dua kalimah. Ladunna satu kalimah, ajran satu kalimah. Maka kita baca dengan mat jaiz munfasil 4 atau 5 harakat. Jadi bacaannya macam mana? Ladunna ajran. Baik. Hamzah bertemu dengan jim. Jim adalah huruf qalqalah dan huruf itu mati. Maka kita gabungkan hamzah dengan jim dengan qalqalah sughra.
kuat bunyinya, tapi bila kita sama dengan ajran, jadi dia akan menurun, lantunan itu akan menurun. Dengan tu kita bubuh dia qalqalah sughra, QS, qalqalah sughra. Dan kemudian perhatikan ra, alif, tanwin. Okey. Kenapa dia tulis lari? Kerana dia dibaca dengan izhar. Izhar. Izhar apa? Perhatikan huruf selepas tanwin itu, iaitu huruf ain, huruf halkum, tengah halkum, maka dibaca dengan izhar halki, HL, halki. Jadi bacaannya ajran. Baru kita pergi kepada kalimah berikutnya, iaitu pengakhir ayat yang ke-67, iaitu ain batas a, dha baris dha, baris bawah zi, bertemu dengan ya, baca dengan maksud azi, zi dua, kemudian bertemu pula dengan mim, alif, tanwin, iaitu bila dia di akhir kalimah kita wakafkan dia, maka kita baca dia dengan mad iwad dua harakat, itu ditukarkan baris dua kepada baris satu dengan dua harakat. Azima, zi dengan ma sama panjangnya, dua. Okey, selesai. Kita baca dulu ayat yang ke-67. Wa izal la'atainahum min ladunna ajran azima. Okay, selesai. Kita pergi kalimah berikutnya. Ini surah ayat yang ke-68. Bermula dengan walahadainahum, walahadai. 1, 2, 3, 4. Suku kata yang keempat, yang ini semua satu-satu kita zahirkan semarasnya baris atas semua. Wa, la, ha. Kemudian dal betul baris atas juga, tetapi bertemu dengan ya. Oleh kerana ya tu sebelumnya baris di atas, dia dibaca dengan lin. Ya bertindak sebagai huruf lin bila dia baris di atas sebelumnya. Jadi bila dia bertindak sebagai huruf lin, maka kita baca dengan lin. Waladai, baru kita jumpa nun baris di atas bertemu dengan alif kecil itu, baca dengan mat asli. Na, hum, baik, ha baris depan, hu bertemu dengan mim, hum tutup. Walahadainahum, walahadainahum. Okey, tu jadi baca dengan izhar, izhar. Sekarang kita gunakan tak mau guna I saja, iaitu kita kalau izhar kita guna IZ, kalau idgham kita guna ID. ID, idgham. Kalau efak kita guna IF, efak. Okey, baik, selesai. Kalimah yang pertama, kita pergi kalimah yang kedua, pendek saja ayat yang ke-68 ini. Kemudian pergi kepada huruf sad baris bawah si, ra, sirata, siratan. Cuba perhatikan sad baris bawah si, ingat istilah ra baris di atas dengan tafkin tebal, sirat, pada alif kecil baca dengan mat asli ra itu. Kemudian ta baris dua di atas bertemu pula dengan huruf mim yang bertasydid, maka kita kena baca dengan idgham tanwin bertemu dengan huruf mim. Apa jadi? Ini sirata ni satu kalimah, ini mustaqimah satu kalimah. Sebab tanwin tidak boleh ada di tengah kalimah, dia hujung kalimah. Sirata, jalan, mustaqimah, jalan yang lurus, yang diberikan jalan yang lurus, ditunjukkan oleh Allah itu. Baik, siratan, baik. Ta bertemu dengan tanwin bertemu dengan mim, baca dengan idgham ma'al gunnah, iaitu dia bertemu dengan mim yang bertasydid itu. Jadi dia dah dengung, tak perlulah kita memang dia dengung, bacaannya memang dengung, idgham dengan dengung, dengan gunnah. Jadi mim itu memang bertasydid. Jadi terus masuk mus, mustaqima. Mim bergabungan dengan sim, bunyi mus, dengan hamas, ta apa hamas, taqi, qaf bertemu dengan huruf ya ni, qaf baris bawah, baca dengan mat asli. Man di sini itu mim alif tanwin, man bunyinya kita sukun, kita wakaf, maka dia akan bertukar jadi mat iwad dua harakat bacaannya. Ma daripada dua baris satu. Jadi siratan mustaqimah. Baik, baca daripada mula. Ada berapa? Tiga kalimah. Itu kalimah waladainahum dengan siratan, kemudian mustaqimah. Okey, bacaan.
walahadainahum siratan mustaqima. Qima dua. Okey. Selesai kita bacaan kita 68 ayat yang ke-68. Kita pergi pada ayat yang 69 agak panjang. Baik, kita perhatikan satu-satu suku kata. Suku kata pertama kita jumpa waman, iaitu waw di atas wa, mim di atas ma bertemu dengan nun man, tetapi nun sukun, tak ada tanda mati apa-apa pun, bertemu pula dengan ya, maka dia ya adalah huruf idgham. Maka kita bacakan, idghamkan dia mim kepada huruf ya, iaitu dengan idgham ma'al dengan ji guna dengan dengung 2 harakat. Wa may yuti'i satu kalimah, ya baris depan yu, ta baris bawah ti dengan isti'la banyaknya, ain baris bawah bertemu dengan kalimah Allah. Maka kita idghamkan ain itu kepada lam jalalah dengan idgham syamsi. ID idgham maksudnya. Baik, ini sekarang saya dah tukar untuk bezakan ai itu apa, di permulaan ai itu. Sini izhar, sini idgham, gitu ke. Bila ID idgham. Jadi kita idghamkan dia dah, idgham syamsi dipanggil, kerana lam jalalah itu adalah huruf syamsiah. Dia bermula dengan alif lam syamsiah nama Allah itu. Dan dibaca dengan tebal, dibaca dengan nipis, n nipis, bukan tebal. Kalau tebal ti, nipis kerana ain itu baris bawah. Yuti'illah. Okey, selesai. Dan kita pergi kepada kalimah berikutnya. Warrasula. Waw baris atas wa bertemu dengan ra, itu idgham syamsi kan dia, IDS itu idgham syamsi kan dia. Waw dengan huruf ra jadi bunyi war, kerana alif lam ra itu ada alif lam syamsiah. War, kemudian ra baris atas baca dengan tafkhim tebal ra, kemudian sim waw itu su bunyinya, baca dengan mat asli sebab sebelum waw baris hadapan. Dan lam di atas la. Selesai satu kalimah lagi, warrasula. Kemudian kita pergi kepada kalimah berikutnya, faulaika. Baik, fa di atas fa alif fa, hamzah depan u, hamzah waw u, tapi ada waw yang sini kepalanya ada huruf 5 Arab itu, dia ada pada tulisan saja, jadi jangan risau pada bacaan, kita lupakan dia sebagai penyambung saja kepada fa u dengan la ika itu. Jadi selepas tu lam baris atas bertemu dengan alif yang kecil, kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Jadi di situ ada satu hukum, bacanya kena panjang 4 atau 5 harakat, ada tanda gelombang atas alif kecil itu, dan dihukumkan sebagai mad wajib muttasil. Okey. Untuk mengetahui lebih tentang mad wajib muttasil, kita lihat dalam hukum mad wajib itu, mad wajib muttasil, MWW wajib MT muttasil. Bacaannya 4 atau 5 harakat, iaitu bacaan macam mana? Faulaika, i satu, ka satu, hamzah baris bawah, hamzah ya i, kaf baris atas, kaf alif ka, dengan hamas bunyi kaf ni. Faulaika ma'a. Ma'a, saya bawa ma'a ini pergi ke sana sebab dia bertemu dengan alif lam syamsiah. Jadi perhatikan, ma'a tu saya bawa ke sana dengan warna merah itu, maknanya dia bukan di situ, duduknya di sini tadi, supaya senang melihat. Baik, mim di atas ma, ain di atas a bertemu dengan alif lam syamsiah. Huruf lam adalah huruf syamsiah, jadi kita idgham syamsikan dia, ma'al bunyinya. Kemudian lam di atas la, zal baris bawah, zi bunyinya, zi, keluarkan ujung lidah kita, dan bertemu dengan yang kita baca dengan mat asli 2 harakat. Ma'allazina. Okey, selesai kalimah ma'allazina tadi. 2 kalimah yang disambungkan dengan hukum antara pertengahan ialah dari hukum idgham syamsi. Okey. Kemudian kita jumpa kalimah an'ama. Hamzah bertemu dengan nun. Nun pula bertemu dengan ain. Ain huruf halqum. Nun mati bertemu dengan huruf halqum, dibaca dengan izhar. Iaitu izhar apa? Izhar harki, kerana huruf ain ada huruf halqum. Itu saja senang dia. Statement dia nak menghukumkan dia sebagai izhar harki. Bacaannya satu. An. Tahan saja lidah kita kepada mahraj nun itu. Letak lidah ni kata lidah. Daripada hamzah, pangkal halqum, pergi kepada lidah kita mahraj nun an. Atas saja. Gusi atas, gigi kacip atas. Baik. Jadi an, ain beratas a, ain alif a, mim beratas ma,
bertemu dengan kalimah Allah, kita idgham syamsikan mim kepada lam jalalah itu dengan hukum idgham syamsi dan dibaca dengan tebal kerana mim baris di atas. Amallahu, baris depan hu datang daripada pangkal harkum hu itu. Okey. Lepas tu baru kita baca kalimah berikutnya, alaihim. Ain di atas a, lam di atas la bertemu dengan ya. Sebelum ya baris di atas, ya akan jadi huruf lin dan dibaca dengan lin dengan lembut dan mudah menyebutnya. Alai, ha baris bawah, hi bertemu dengan mim, him, tapi mim sukun ini bertemu pula dengan mim yang bertasydid itu. Maka kita baca dia dengan idgham juga, idgham mislain saghir, iaitu dua harakat dengungnya. Alaihim, him, nampak bibir kita rapat sebab huruf mim. Kemudian baru pergi ke mina, satu kalimah lagi. Mina tu satu kalimah. Bertemu pula kalimah mina ini, iaitu mim baris bawah min nun atas na bertemu dengan alif lam syamsiah, huruf nun bertasydid di sana. Kita mesti dengungkan dia. Kita idgham dan dengungkan dia. Kalau idgham masukkan saja, tapi ada dengung kerana nun bertasydid. Minan na, itu idgham syamsi dan didengungkan dua harakat. Bukan kerana dia idgham, kerana huruf nun itu adalah huruf yang bertasydid dan dia perlu didengungkan, wajibul gunnah dua harakat. Kemudian kita jumpa kalimah ba di sini, bawah baris bawah bertasydid dengan huruf ya di sini. Okey. Perhatikan. Ba bertemu dengan ya yang bertasydid. Bunyinya bi. Tekankan ba itu kepada huruf ya. Bi bunyi. Bi. Yi bertemu dengan ya juga. Ya yang bertasydid tadi bertemu dengan ya, maka ada satu hukum di sini, iaitu hukum yang jarang kita berjumpa sebelum ini, iaitu mad tamkin. Mad tamkin. Syarat mad tamkin ini ada dua ya bertemu, huruf mad bertemu dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah, ingat dalam satu kalimah, dan sebelum huruf ya yang kedua itu, huruf yang pertama, ya yang pertama hendaklah bertasydid. Baru dia jadi mad tamkin. Bacaannya dua harakat. Nabiyina. Okey. Minan nabiyina. Okey, faham Mad tamkin. Syarat ya sebelum ya yang ini mesti bertasydid. Kalau tak bertasydid tak boleh. Okey. Jadi baru boleh datang hukum mad tamkin. Okey. Ingat, MTK, T tamkin. Mad tu mad, M mad. Lepas tu kita jumpa kalimah wasiddiqina. Saya berhenti sid tadi kau kalah sebab saya berhenti. Bila sambung tak ada. Wasiddiqina. Maknanya waw itu kita idgham syamsikan dengan huruf shad yang bertasydid. Alif lam syamsiah dengan hukum idgham syamsi. Waw digabungkan dengan huruf shad itu. Ya, masukkan. Was. Shad bertemu pula dengan dal yang bertasydid itu. Sid. Ada kala-kala kerana saya berhenti. Sid. Itu berhenti kan. Jadi bunyi. Kalau sama siddi. Was-siddi. Dal bertemu dengan ya. Baca dengan mat asli. Qaf bertemu dengan ya juga. Sebelum ya qaf baris bawah. Qaf isti'la itu. Diqina. Was-siddiqina. Okey. Selesai. Kalimah berikut. Pergi kepada wasyuhada'i. Baik. Supaya juga waw bertemu dengan alif lam syamsiah. Huruf shin adalah huruf syamsiah. Maka kita masukkan waw itu. Idghamkan dia kepada huruf shin. Bunyinya wash dengan tafashi. Iaitu dengan hukum idgham syamsi. ID. Idgham. S syamsi. Kerana huruf shin adalah huruf syamsiah, shin itu baris depan, shu bunyinya shin waw shu. Kemudian kita pergi kepada ha baris atas, ha, kemudian dal baris atas bertemu dengan alif, alif pula bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Maka kita guna hukum mad wajib muttasil dengan 4 atau 5 harakah. Ini idgham mutamah silain tadi. Ini idgham mutamah silain, ini idgham mislain. Mutama boleh dua-dua boleh hukum yang tadi tu. Mana dia? Dia mutama selain tadi. Iaitu mim bertemu dengan mim. Mim bertemu dengan mim. Sini.
kita boleh idgham utama dengung dia 2 harakat. Jadi itu sebab saya buat 2 harakat. Itu penjelasan dia. Okey, saya padam tu. Sebab dah ada tulis di sana. Okey. Iaitu mim mati bertemu dengan mim. Okey. Selesai di sini. Kita pergi sana pula. Sana pula ada juga sama lebih kurang dia punya bentuk pembacaannya di mana wassalihina. Oleh kerana kita boleh wakaf di sini wassalihin. Hukumnya waw diam syamsikan kepada huruf sad yang baris di atas. Sad baris atas bertemu dengan alif huruf mad baca dengan 2 harakat. Kemudian lam baris bawah lam yali hayahi bertemu dengan ya mad asli, tetapi oleh kerana sepasnya huruf nun itu disukunkan, kita baca dengan mad lis sukun, iaitu 2, 4 atau 6 harakat, maka hilanglah asli itu tadi. Mad asli dah hilang, jadi mad lis sukun. Dia mesti ada 3 huruf sini. Dan untuk jadi mad lis sukun mesti yang pertama ialah haya itu sebelum nun itu mesti mad asli. Okey, kalau kita sambung, bila kita wasal ni wakaf, ini. Kalau kita wasal wassalihina wa hasuna wa hasuna, macam tu kita menyambung. Jadi tak ada apa hukum di situ, sambung saja. Cuma kita akan hidupkan balik semula mad asli itu. Hina wa, itu. Okey, selesai. Bila tu idgham syamsi, baca mad asli. Okey, selesai. Kita pergi kepada wahasuna, satu ada 4 suku kata, waw di atas wa, ha di atas ha, sim depan su, nun di atas na. Wahasuna, waha amas, sin su amas na. Wahasuna ulaika. Okey. Saya duduk rendah sikit, sikit. Nampak muka saya nampak. Baik, perhatikan di sini huruf ini. Hamzah bertemu dengan waw yang ada nombor 5 Arab itu. Jadi tak perlu dibaca waw itu. Jadi terus pada ula, lam, alif, la. Tapi dia bertemu dengan Hamzah dalam satu kalimah, kita guna hukum mad wajib mutasir, kita baca dia panjang. 4 atau 5 harakat. Ulaika. Hamzah bawah ba'i bunyinya. Lepas tu kaf baris di atas ka dengan hamad. Ulaika rafiqa ra, tebal baris atas. Tafkhim. Fi pula bertemu dengan ya, baca dengan mat asli. Kemudian qaf ni baris 2 bertemu dengan alif itu, maka kita tukar dia baris 1, baris 2 tukar baris 1, terus jadi macam mat asli bacaannya, iaitu mat iwad. Pertukaran tu dipanggil iwad. Mat iwad 2 harakat. Bacaannya seperti mat asli lah, 2 harakat panjangnya. Selesai. Jadi kita baca yang ketiga pula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم. Sesudah ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di dalam siri yang berikutnya.